Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua. Tidak kiralah di mana anda berada, kita harapkan yang terbaik buat anda pastinya. Mulakan hari ini dengan senyuman, mulakan hari ini dengan keceriaan insya-Allah untuk melangsungkan pada hari ini 19 Januari 2021. Hari jadi mak saya. Oh ya. Selamat hari jadi mak. Mak jadi nama mak Nuriah binti Abdul Kadir. Selamat hari jadi Puan Nuria. Terima kasih. Yang keberapa? 65. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua banyak umur murah rezeki. Dan juga pada yang lain meraihkan hari lahir juga diucapkan selamat hari lahir. Hari ini 6 Jamil Akhir 1440 Hijrah. Hari ini senyuman 15 bilion boleh? Betul. Salam permai boleh? Salam permai kepada semua. Pakej bantuan ialah ekoran pandemik COVID yang terus membelenggu negara kita ini dan juga PKP 2.0 ini. Kerajaan baru saja mengumumkan pakej permai bernilai 15 bilion yang semalam kedengar barangkali ada tak sempat yang nak ingat yang mana satu dan sebagainya sebab panjang lebar kan, angkanya pun ada yang ribu, ada yang ratus, ada yang one off dan sebagainya. Ya. Ada juga yang mengingat apa sahaja yang terbabit dengan diri sendiri saja, betul. Kan? Mungkin yang terlibat dari segi moratorium dipanjangkan dan juga beberapa bantuan dari segi Aisinar, wang pendahuluan sebanyak 1,000 yang mungkin anda adalah orang ataupun dalam kalangan mereka yang mendapat inisiatif tersebut. Mungkin itu yang diberi perhatian. Apapun dalam hari ini akhbar harian banyak panjang ceritanya yang maklumat boleh kita kongsikan kepada anda semua nanti. Tapi apa-apa pun inilah antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Fokus utamanya adalah membantu mereka yang memerlukan dan yang terkesan. Bila kita berbicara tentang terkesan ni sebenarnya dalam kalangan kita terlalu ramai yang terkesan kan. Lebih-lebih lagi bukan sahaja COVID-19 tapi banjir juga. Betul. Ya. Jadi bantuan kepada golongan mangsa banjir juga turut dimasukkan ke dalam pakej ini. Dan antara lainlah perkara-perkara yang mungkin kita hanya menantikan, insentif kewangan terus kan, seperti pendahuluan Aisinar dan sebagainya. Ada juga perkara-perkara yang memberikan kita kelegaan seperti pengecualian cukai. Kan kalau beli peranti dan sebagainya, kemudian dapat internet percuma 1 gig. 1 gig itu dipanjangkan, dilanjutkan. Kemudian apa lagi, rebate untuk bil elektrik. Dan macam-macam lagi sebenarnya yang kalau kita uruskan kewangan dengan baik ini, insya-Allah kita rasa lapang dada sikitlah. Betul. Dan begitu juga dikabarkan yang 3,500 lagi penambahan pekerja-pekerja frontliners barisan hadapan untuk memastikan kita tahu fasiliti keselamatan ataupun fasiliti hospital ini sangat-sangat memerlukan pekerja-pekerja seperti paramedik dan sebagainya. Jadi itu juga ditambahkan mewujudkan peluang pekerjaan juga kepada mereka, mewujudkan jana ataupun pendapatan bulanan juga bagi mereka yang terkesan, insya-Allah. Banyak sebenarnya 22 inisiatif dalam di bawah permai ini. Selain daripada itu, kita juga akan menyentuh pada hari ini tentang bagaimana SOP pengendalian di taska prasekolah yang kita tahu kalau mungkin mereka pada 20 Januari esok ini bermula kelas online bagi mereka yang sekolah tingkatan dan darjah 1 hingga 6 dan sebagainya. Tapi mereka yang taska ini dah boleh dihantar secara fizikal bersemuka dengan cikgu-cikgu. Cuma bagaimana pengendalian SOP yang dilaksanakan oleh pihak-pihak taska dan juga prasekolah? Ini sesuatu yang mencabar juga kerana kita ni tiba-tiba dengar kawan-kawan kita yang kita rasa macam tidak dijangkiti, tiba-tiba dapat perkabaran. Betul. Sekarang banyak penyebaran maklumat ataupun perkongsian yang menulis duka cita dimaklumkan, sekian-sekian keluarga saya dan sebagainya dijangkiti COVID. Jadi ini berlaku seolah-olah di mana-mana saja sekarang. Jadi apabila dibuka ataupun diberi kesempatan untuk ibu bapa menghantar anak ke pusat jagaan dan juga taska ini antara perkara yang harus kita perhalusi juga. Betul. Dan kanak-kanak kita tahu lumrahnya hanyalah untuk bermain. Dan bagaimana guru-guru, penjaga-penjaga untuk memastikan. Ada juga yang timbul mengatakan kenapa perlu nak bersemuka, kenapa perlu adakan pembelajaran secara fizikal. Mereka kanak-kanak lagi. Walhal mereka yang tingkatan 4, tingkatan 5 malah yang menduduki peperiksaan awam pun masih lagi melakukan kelas dalam talian. Tapi kita kena faham yang bukan sahaja satu fungsi taska itu untuk pembelajaran, tapi mereka juga menjaga anak-anak. Bagi dalam kalangan kita yang bekerja dalam sektor essentials ataupun frontliners memerlukan pusat jagaan kanak-kanak dalam waktu bekerja tersebut kan. Kita kena faham situasi itu juga. Ada juga kebimbangan dalam kalangan ibu bapa yang walaupun dah ada kesempatan untuk menghantar tapi mereka tetap tidak mahu menghantar. Betul. Memilih untuk duduk di rumah kan. Tapi kita lebih menjurus kepada ibu bapa yang harus keluar bekerja, yang terpaksa keluar bekerja. Jadi siapa nak jaga anak kan?
Mungkin tidak semua ada pembantu rumah. Betul. Jadi inilah kesempatan untuk mereka menjalankan kerja harian, mencari nafkah, dan pada masa sama anak tu dapat dijaga oleh pihak yang berkaitan. Okey, kepada anda mungkin kalau dalam kalangan yang terkesan dengan keadaan ini, yang dilema sama ada mahu menghantar anak ataupun tidak, dan apakah mungkin yang dikongsikan bersama dengan kami sebagai info tambahan, bincangkan tentang operasi ataupun SOP pengendalian taska maupun prasekolah ini, boleh titipkan di FB Live MHI TV3. Okey, kita akan bacakan, insya-Allah kita akan raikan. Okey, itu dia perkongsian pada hari ini. Antara yang penting-penting juga adalah keadaan dan juga apa yang berlaku di Malaysia. Salah satunya adalah program zikir munajat ataupun program wilayah persekutuan bermunajat yang mana dilaksanakan bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dari musibah wabak COVID-19 dan kesejahteraan ummah dan negara. Baik, ini apa yang dikabarkan bertujuan sebenarnya bagi menyeru seluruh masyarakat Muslim di wilayah persekutuan untuk bermunajat dan juga kita sama-samalah berdoa kepada Allah agar penularan wabak COVID-19 ini dapat segera dibendung, dibasmi supaya negara Malaysia serta seluruh wilayah persekutuan mendapat rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dibebaskan daripada wabak COVID-19 ini. Disyorkan diadakan pada setiap hari di Masjid Surau yang boleh menerima karya dan sebagainya, dan disyorkan juga masanya selepas solat fardu maghrib, dilaksanakan solat hajat, zikir dan doa munajat. Kemudian selepas solat fardu Jumaat juga dianjurkan solat hajat dan juga doa munajat. Tempatnya ialah kalau seperti semalam kita sebutkan juga, kalau bisa kita tidak berkesempatan sebab Masjid Surau ada kuota tertentu, boleh dilakukan di rumah juga. Betul. Sebenarnya ini adalah sedikit idea kan, bila dilakukan dan dilakukan secara serentak. Sebenarnya kita juga di rumah boleh melakukan perkara ini. Cuma menambahkan sedikit dalam doa itu adalah untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan tidak ada jalan lain lagi yang paling utama selain daripada kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengekang penularan ini daripada terus berlaku. Okey, kita nak ke surat khabar untuk hari ini. Ada pada berita harian, silakan. Okey, ini rentetan daripada cerita kita tadi, 22 inisiatif di bawah Permai, yang mana kalau anda melihat kepada halaman 2 dan 3 berita harian ataupun halaman hadapan sekali, 15 bilion lagi untuk bantu rakyat dan juga perniagaan. Bagi meringankan lagi beban rakyat yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19, kerajaan semalam mengumumkan satu lagi pakej bantuan, iaitu pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai bernilai 15 bilion. Baik, kalau anda saksikan 22 inisiatif perangi COVID-19 untuk sokong aktiviti perniagaan, pastinya fokus diberikan kepada mereka yang memerlukan, IKS dan juga mereka yang terlibat ataupun terjejas dari segi pendapatan dan sebagainya. Kita dapat saksikan di sini satu berita baik di mana hospital swasta juga memberi kerjasama untuk merawat pesakit COVID-19 dengan 100 juta ringgit yang diperuntukkan oleh kerajaan. Itu juga satu berita baik apabila kita mendengar ada fasiliti yang lain lagi untuk ditambah dalam keadaan sekarang ini, kerana kekurangan fasiliti itu menjadi salah satu kekangan bagi mereka barisan hadapan untuk menguruskan pesakit-pesakit COVID-19. Ya, betul. Okey. Itu antara objek dalam matlamat yang pertama lah kan, berkaitan dengan memerangi COVID-19 ini. Antara yang menarik perhatian juga pengecualian cukai untuk membuat saringan COVID. Ini kelegaan lah sebab ada yang perlu mendapatkan keputusan cepat. Ada yang sebab yang lain itu makan hari kan. Dan juga vaksin akan insya-Allah diterima pada akhir bulan Februari. Itu apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana mungkin itu satu perkabaran baik, cuma bagaimana diagihkan akan dihebahkan nanti dari segi prioriti ataupun keutamaan diberikan kepada mereka yang memerlukan terlebih dahulu. InsyaAllah. Okey, 80% daripada jumlah rakyat Malaysia akan mendapat untuk dalam 12 bulan yang pertama ini.
Itu adalah satu berita yang baik, insyaAllah kan. Untuk ke 3 bilion. Okey, itu di itu di berita harian. Dan di NST juga ada paparan. Kalau boleh hari ini dapatkan surat khabar lah. Betul. Sebab ada helaian atau halaman yang membawakan perkongsian ataupun ringkasan pakej permai yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam kan. Tak kira sama ada nak khabar bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Di NST pun ada muka surat 6 dan 7. Cuma pilihan penerbit hari ini, muka hadapan ni gambar yang cukup menarik. Permai realism with a dose of optimism. Muka hadapan, a fifth stimulus package worth 15 billion ringgit unveiled by the Prime Minister aims to protect the people and the economy in a world buffeted by COVID-19. Kita kena ke muka surat pilihan penerbit ini di muka surat, sekejap ya, saya kena tengok. Muka surat 8. Ini cerita tentang COVID-19 lah. Okey. PD and Seremban put under MCO, okey. Port Dickson dan juga Seremban di bawah PKP sekarang ini kerana alarming rise in cases. It takes effect for 14 days beginning today due to a surge in COVID-19 cases, says Ismail Sabri. The government is placing Seremban and Port Dickson in Negeri Sembilan under the MCO starting today following a surge in COVID-19 cases. The Senior Minister Security Cluster Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said both districts would be placed under MCO for 14 days until February 1st. Maknanya kita ni di zon merah di Selangor ni, Selangor wilayah ni sampai 26. Ya. Yang ni sebab mula hari ni sampai ke 1 Februari. Ya. The decision to enforce MCO is to curb the spread of COVID-19 infections in the community and to monitor the movements within the two districts. Walaupun negeri ni kecil, tapi ada banyak aspek yang harus diperhalusi. Kita bercakap tentang kluster tempat kerja ni yang banyak kan? Betul. Yang hari demi hari timbulnya kluster baru dan juga peningkatan dari segi kes positif dan bukan itu sahaja, peningkatan dari segi kes aktif. Itu yang lebih menakutkan. Okey, kita tak tahu siapa dalam kalangan kita ni. Kita juga di studio ini mungkin dalam kalangan anda melihat ada yang tak pakai mask dan sebagainya, tapi jarak kami dengan juru kamera agak jauh. Jarak saya di sebelah juga agak jauh. Itu yang perlu ketahui juga. Okey, ini angka untuk kita kongsikan. Kalau anda dapat lihat, keseluruhan jumlah kes setakat 18 Januari ialah 161,740. Kemudian kes baru seperti yang disebutkan 3,306. Yalah, walaupun nampak penurunan tu 3,000 ni masih lagi membimbangkan. Kan? Dan alhamdulillah yang recovered cases ni bilangannya 122,344 dan kematian dicatatkan keseluruhan ialah 605. Ini kluster-kluster dimasukkan ini. Okey, walaupun keadaannya masih lagi mencatat 4 angka, masih lagi atas 3,000, tetapi jumlah kes yang sembuh juga meningkat dalam masa pelaksanaan PKP ini. Hari ini masuk hari ke-8 pelaksanaan PKP untuk kali ini, PKP 2.0. Jadi kita harapkan yang terbaik juga. Okey, Harian Metro, nak kongsikan sedikit tentang berita sukan. Lama agaknya kita tak dengar tentang sukan di Malaysia, terutama sekali sukan bola sepak yang menjadi peminat dalam kalangan ramai sangat. Pemain ke-12 yang menantikan apakah agaknya status dan apakah perkembangan. Jadi baru-baru ini ada kabarkan tentang skuad Harimau Melaya yang dikatakan berada pada tahap yang teruk. Tapi bila dikatakan di sini, jika dilihat sejak 1993, ranking skuad kebangsaan sememangnya menurun. Tetapi sejak 2018 hingga 2021, ranking Harimau Melaya terus meningkat mendadak, iaitu dari 178 kepada 153 dalam tempoh 2 ke 3 tahun sahaja. Jadi untuk mengatakan ranking skuad kebangsaan menurun adalah tidak tepat dan tiada fakta. Ini apa yang dikabarkan oleh penganalisis sukan Malaysia, Dr. Pekan Ramli. Itu dia. Kadang-kadang bila jadinya masa yang terlalu banyak dan ramai yang ingin menghasilkan satu report tentang sukan di Malaysia ni, pastinya pelbagai andaian, pelbagai buah fikiran yang timbul. Ini apa yang dikabarkan berdasarkan statistik. Tidak perlu risau sangat kerana baru-baru ini 2018 hingga 2021 mencatatkan kenaikan sebenarnya dari segi ranking skuad Harimau Melaya. Ya, cuma itulah yang kita rindukan ialah kemeriahan dan kegairahan melihat aksi ini kan. Betul. Pandemik Covid ni merencatkan banyak perkara, tapi jangan patah semangat. Kita harapkan sukan bola sepak negara akan terus berusaha untuk dipulihkan keadaannya dan kita dapat menyaksikan perlawanan dapat dilangsungkan
satu hari nantilah dengan stadium yang penuh kan. Dengan tanpa rasa risau dan khawatir betul. kan. Ya, sama-sama kita doakanlah. Okey, Okey, itu antara perkongsian di Surat Khabar berita harian Metro dan juga NST. Kita nak balik bercerita tentang pakej 15 bilion ini, pakej Perma ini, dan untuk mendapatkan sedikit maklum balas, kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Cuma tinggal lagi hari ini saya dinilai hari pertama PKP 5 kali sebut tadi. Itulah dia. Betul lah doktor. Doktor di Negeri Sembilan kan? Itulah dia. Ya. Okey, kalau boleh secara permulaan ini dapat diberikan sedikit maklum balas tentang pakej Perma ini. Silakan. Okey, Suhaili, kalau kita soroti semula apa yang berlaku semalam di mana pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu dalam pakej rancangan ekonomi yang diberi nama Permai. Ini merupakan kali kelima Suhaili pakej rancangan diperkenalkan selepas terjadinya COVID-19 di negara kita, iaitu bermula daripada Mac 2020 tempoh hari, dan kita ada pakej prihatin PKS, pencerna, kita prihatin, terusnya ada belanjawan 2021, dan ini merupakan kesinambungan terhadap pakej-pakej yang telah diperkenalkan sebelum ini. Cuma saya ingin memberikan angka itu terlalu besar sebenarnya. Keseluruhan pakej-pakej ini sebelum ini 305 bilion. Belanjawan 2021 322.5 bilion. Dan juga pakej Perma ini menelan kos 15 bilion ringgit. Keseluruhan kos Australia yang dibelanjakan dari Mac tahun lepas sehinggalah ke Disember 2021 adalah sekitar 642.5 bilion ringgit dalam masa 22 bulan. Sesuatu yang tertinggi dalam sejarah negara kita di pembelanjaan untuk 22 bulan. Dan kalau saya ambil kira kepada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam dalam pakej Perma itu sendiri. Pertama sekali, perkara pertama yang dititik beratkan adalah berkaitan dengan kesihatan. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan satu situasi di mana peningkatan kes COVID yang agak mendadak menyebabkan fasiliti di hospital dan juga di klinik kesihatan itu sendiri perlu diimbangi. Dan dengan itulah satu pengumuman yang diberikan malam, iaitu dengan pertama sekali dengan menyebut bahawa vaksin akan diperkenalkan akan diberikan pada hujung bulan Februari. Yang kedua adalah bantuan khas sekaligus kepada frontliner itu RM500 yang berkaitan kesihatan, dan bukan kesihatan RM300. Dan juga disebut juga bahawa bayaran RM600 sebulan dan juga RM200 sebulan yang diberikan kepada petugas frontliner diteruskan. Cuma saya berpandangan Suhaili, mungkin pada masa yang akan datang kerajaan boleh mempertimbangkan one off yang lebih tinggi lah Suhaili, daripada RM500 untuk lebih melihat kepada pengorbanan daripada frontliner kita Suhaili yang pada ketika ini bertubuh-lubuh, dan mungkin pada akan datang itu kerajaan boleh pertimbangkan. Pada ketika ini satu permulaan yang baik. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan 3,500 petugas kesihatan itu sendiri yang tambahan untuk membantu yang sedia ada. Dan yang terakhir sekali adalah kontrak kesihatan itu sendiri adalah hospital swasta juga akan menjalankan peranan dalam membantu pesakit COVID sendiri. Itu dari segi kesihatan Australia. Cuma dari segi lain yang saya boleh ulas di sini yang boleh dijadikan intipati itu sendiri yang saya rasa penting juga untuk kita tekankan di sini adalah berkaitan dengan peranan teknologi. Saya sebut hari itu Australia, di mana kerajaan juga secara berterusan memberikan fokus kepada peranan teknologi itu, bagaimana peniaga-peniaga dapat menggunakan e-dagang dalam konteks berniaga, dan juga memberikan pelepasan cukai kepada mereka yang untuk membeli telefon bimbit, komputer dan juga tablet itu sendiri. Itu yang kedua lah, selain daripada bantuan tunai itu sendiri seperti bantuan Prihatin Nasional, dan juga yang diperkenalkan juga adalah bakul makanan itu RM100 kan, untuk membantu masyarakat yang terjejas, dan juga kadar bantuan kebajikan juga dipertingkatkan. Selain daripada itu, subsidi upah juga telah ditambah baik. So, itu dia perbezaan Australia. Okey. Doktor, dengan 3 matlamat yang ingin dicapai menerusi pakej Perma ini,
ada yang mengatakan ini seolah-olah nampak macam lama lagi ni PKP ni ataupun bagaimana? Sebab lah kita nampak lanjutan je, kemudian kita nampak tempoh-tempoh ni ada dipanjang sehingga hujung tahun dan sebagainya, sama ada rebate, sama ada pengajuan cukai dan sebagainya. Apa komen doktor? Kalau kata saya ambil kira apa yang berlaku ni Israeli, kita dapati bahawa ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama sekali, kalau kita lihat PKP ni seakan-akan macam dia akan bersambung sebenarnya Israeli. Kalau melihat kepada tren bilangan yang dijangkiti COVID-19 tu tidak menurun ke 3 angka, setakat konsisten 4 angka. Dan kalau kita ambil kira itu sebenarnya sebab itulah kerajaan dan Yang Amat Berhormat pada banyak ketika semalam meletakkan April itu sendiri sebagai tempoh untuk sesuatu inisiatif yang diberikan. Dan saya menjangkakan soal ini bahawa akan ada juga inisiatif yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan yang mendatang. Ini pakej rangsangan ekonomi untuk membantu, sebab kita dapati bahawa keadaan itu perlu reda dan juga ekonomi itu perlu diteruskan. Kalau saya boleh ambil kira, semalam Perdana Menteri sebut berkaitan dengan program subsidi upah sehingga April 2021. Dan pada pandangan saya ini, kemungkinan kerajaan boleh melihat supaya perkara ini ataupun subsidi upah boleh teruskan kepada 10 tahun kedua dan ketiga. Sebab apa? Bila keadaan ekonomi ataupun situasi lebih baik 4 ke 5 sendiri, maka kerajaan perlu memastikan bahawa benda itu akan kesinambungan berterusan sehingga 10 tahun kedua dan ketiga itu sendiri. Ia termasuk juga saya berpandangan ini bahawa moratorium itu sendiri perlu diberikan secara automatik kepada peminjam itu sehingga sekurang-kurangnya Jun 2021 ini, dan B40 tetapi juga untuk M40 itu sehingga itu terutama mereka yang berpendapatan RM15,000 ke bawah yang pada ketika ini juga menghadapi masalah untuk mereka di Lembah Kelang itu sendiri. Okey, doktor, maaf audio doktor agak kurang jelas sikit. Barangkali boleh diperbetulkan apa aspek teknikal di sebelah doktor? Mungkin satu je. Kalau boleh dapat. Ya, sebab kita bercakap tentang satu yang sangat penting ni, terutamanya subsidi upah dan sebagainya, harapnya ada dilanjutkan dan macam-macam lagi perkara. Okey, doktor boleh dengar jelas? Kalau boleh kita nak... Saya dengar jelas. Ya. Okey, sekarang baru saya dengar jelas. Okey doktor, kalau boleh kita nak bercakap dari aspek individu persendirian pula. Kita yang mempunyai harapan untuk dengan segala kemudahan diberikan ICINA lah, kemudian macam-macam lagi, dan inisiatif bakul itu pun food basket ini, ya, bakul makanan ini sangat-sangat menarik. Apa yang sepatutnya rakyat Malaysia individu persendirian ini dapat ambil manfaat secepat yang mungkin dari segi kemudahan diberikan, dari segi pengecualian diberikan, dari segi rebate diberikan untuk berupaya mengawal kewangan mereka dalam kehidupan seharian ni? Okey, kalau kita lihat apa yang diumumkan semalam, paling penting untuk contoh saya ambil kira satu PKS itu sendiri. Kalau kita ambil kira PKS itu sendiri, ini kita dapati bahawa kerajaan telah memperkenalkan geran khas prihatin itu sendiri, iaitu geran khas prihatin Perembai kepada 800,000 PKS, iaitu 500,000 di kawasan PKP, iaitu 5 negeri dan juga 3 wilayah, dengan peruntukan 1,000 untuk setiap PKS, dan juga 300,000 PKS berada di negeri-negeri lain, iaitu memperoleh RM500. PKS ni penting ini sebab PKS ni merupakan nadi kepada ekonomi negara dalam konteks KDNK negara, menyumbang 38% dan juga menyumbang 66% peluang pekerjaan. Dalam PKS ni perlu merebut untuk mendapatkan geran khas prihatin Permai itu sendiri. Dan juga Israeli, saya ada tertarik juga untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh dilihat juga oleh kerajaan dalam khususnya mengimbangi isu-isu semasa, terutama kenaikan harga barang Israeli. Sebab kita dapati Israeli sekarang ni, kalau kita pergi ke pasar raya, sudah nampak di situ ada kenaikan harga barang, terutamanya sayur-sayuran. Saya pun melihat perkara-perkara ini perlu diberikan pertimbangan, dan juga dalam proklamasi darurat tempoh hari, Perdana Menteri juga menyebut bahawa jika terdapat keperluan untuk melaksanakan ordinan untuk mengawal harga barang itu begitu penting. Sebab kita tidak mahu macam ini Israeli bila kerajaan memberikan bantuan dan sebagainya, namun disebabkan oleh kenaikan harga barang itu menjejaskan dari segi perbelanjaan rakyat itu sendiri.
Dan itu sesuatu yang saya telah nampak dan saya rasa penting untuk kerajaan melihat dalam konteks mereka ada orang yang dilihat berlaku dengan diri jelas. Itu satu cadangan atau satu poin yang sangat valid disyurkan. Doktor, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan panjangkan perbincangan ini pada masa lain. InsyaAllah, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih banyak Dr. Anwar, Profesor Madya, Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, Pensyarakanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia bersama kita. Jadi banyak perkara harus dilihat. Betul. Apabila adanya insentif oleh kerajaan ini, seperti disebutkan, mungkin akan ada pihak yang bagi kesempatan. Bila dah ada duit untuk berbelanja, tiba-tiba dengan keadaan menggunakan alasan darurat dan sebagainya nak naikkan harga barang kan. Kita harapkan masing-masing dapat memberi kerjasama dengan kita sendiri sebagai pengguna untuk berbelanja dengan berhemat. Tapi mereka sebagai peniaga juga tidak mengambil kesempatan di atas keadaan ini kan. Sales juga dilakukan ngam-ngam pada tarikh dan yang dikeluarkan bantuan dan sebagainya. Ada misi yang lebih penting sebenarnya selepas ini adalah untuk menyusun ekonomi pula. Tapi kewangan kita macam mana. Tapi tidak boleh dilakukan jika penularan wabak ini terus berleluasa dan terus meningkat. Kita harapkan anda mengambil iktibar juga daripada apa yang berlaku. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bincangkan banyak lagi yang menarik hanya dalam Malaysia hari ini. Apa yang menanti anda minggu ini? Buku teks digital untuk sesi persekolahan 2021. Penjualan minyak pengasih dalam talian semakin berleluasa. Bersama dengan penyanyi yang terkenal dengan lagu Ratnaku, Cry. Semuanya di Malaysia hari ini, 8 pagi, TV3. Dalam Malaysia hari ini untuk siaran 19 Januari 2021. Kita nak bincangkan sebenarnya tentang operasi Pusat Asuhan Kanak-Kanak dan juga tadika swasta ketika PKP, pelaksanaan PKP 2.0 ini. Kita tahu yang sekarang ini rata-rata ramai menimbulkan reaksi bagaimana keselamatan dan juga kesihatan kerana tidak ada yang kebal dengan COVID-19 ini, tetapi masih lagi perlu menghantar anak-anak mereka ke pusat asuhan. Jadi nak tahu apakah SOP yang dilaksanakan? Terus sahaja kita bersama dengan salah seorang pengusaha tadika swasta, Puan Wan Nur Aizaz Wan Napi yang kini berada di talian membuat panggilan video bersama dengan beliau. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Puan Wan, kita nak tahu juga selepas dilaksanakan PKP 2.0 ini pastinya SOP untuk melaksanakan ataupun mengadakan kelas secara fizikal, selain daripada itu untuk pusat jagaan kanak-kanak juga sedikit berbeza. Mungkin Puan Wan boleh kongsikan. Okey, lebih dahulu selamat pagi saya ucapkan kepada penonton MHI. Hanya langkah yang pertama yang perlu diambil oleh pengusaha tadika sebelum memulakan pengoperasian tadika. Pertama sekali melakukan pembersihan dan disinfeksi ataupun penyakuman secara menyeluruh di dalam dan di luar kawasan tadika. Dan yang kedua, saya pastikan semua kaki tangan termasuk saya sendiri sebagai pengusaha tadika dalam keadaan sihat dan bebas daripada COVID-19 serta bersedia untuk bertugas. Maknanya ada lakukan swab test sebelum mulakan operasi? Ya. Okey. Swab test tu hanyalah dilakukan daripada hanyalah tenaga pengajar saja yang lakukan kan? Ya, pengajar pengajar tenaga je lah. Okay. Dan kita akan mewajibkan peristiaran kesihatan yang dibuat oleh semua kaki tangan, ibu bapa dan anak-anak. Baik. Okey. Dan selain daripada itu, berapakah jumlah pelajar yang diambil dalam satu masa di pusat ataupun taska Puan Wan sendiri? Saya biasanya dalam satu kelas saya tak lebih daripada 5 orang pelajar. Contohnya dalam satu kelas 4 tahun, 15, 5 tahun, 15 dan 6 tahun 15. Okey, waktu yang berbeza maksudnya? Waktu yang berbeza? Maknanya waktu mereka menghantar anak-anak, waktu yang sama juga? Okey, itu yang saya... saya akan aturkan waktu ketibaan dan kepulangan pelajar supaya tidak tiba serentak.
Sekiranya ada parents yang pertama tengah tunggu pembantu ataupun guru bertugas untuk mengambil anak mereka, parents yang kedua terpaksa menunggu di dalam kereta. Okey, bagaimana dengan pengawalan anak-anak ni? Sebab kita tahu lumrah mereka ni bila dah jumpa kawan-kawan, lepas tu lama pula duduk di rumah, mungkin sedikit teruja dan keterujaan mereka tu khawatir akan membuatkan ataupun menjadikan keadaan itu bersentuhan fizikal dan sebagainya. Macam mana tenaga pengajar di Pusat Taska Puan Wan sendiri memastikan perkara itu dapat dielakkan? Alhamdulillah, setakat pembukaan tadika, saya dapati pelajar-pelajar dekat tadika saya mendengar kata guru mereka. Memberi kerjasama. Contohnya dalam kelas kita letakkan, kita tulis nama dan nama mereka di kerusi dan juga di meja. So diorang tak boleh nak berlari sana sini, diorang stay je kat kerusi mereka. Okey, adakah pemilihan untuk mereka sama ada mereka perlu dihantar ke pusat taska, pusat jagaan ataupun tidak, itu dilakukan oleh Puan Wan sendiri? Kerana mungkin dalam sesetengah ibu bapa yang sama ada masih lagi dilema nak hantar ataupun tidak anak mereka ke sekolah taska. Tetapi dari segi pengurusan siapa yang perlu datang ataupun tidak, bagaimana Puan Wan menyelesaikannya? Pada mulanya saya hanya syorkan kepada parents yang betul-betul memerlukan pusat jagaan, iaitu parents yang bekerja yang tidak dapat buat kerja di rumah. Okey. Sekarang ini pun tapi selepas kerajaan mengumumkan tadika boleh beroperasi, setakat hari ini ramai pula parents yang hantar dan memberi kepercayaan kepada saya. Okey, untuk jadual mereka adakah sama ataupun sedikit berbeza daripada silibus dan kelas-kelas yang dilakukan sebelum pelaksanaan PKP? Ya, banyak sekali perbezaannya. Pertama, kita tidak membenarkan mereka bermain di luar, iaitu aktiviti di luar memang dimasukkan sama sekali. Dan di dalam kelas hanya sekiranya ada aktiviti berkumpul, hanya 5 orang sahaja dipegang oleh seorang guru, dengan kedudukan jarak lah. So kalau dulu waktu pagi kita akan mengadakan assembly ramai-ramai, dan sekarang kita tak ada lagi. Tak buat. Okey, bagaimana tindakan pihak jagaan Pusat Taska sendiri kalau melihat mungkin ada simptom simptom tidak sihat yang ditunjukkan oleh kanak-kanak? Apa langkah utama dan langkah keselamatan yang diambil oleh pihak Puan Wan sendiri? Okey, pertama sekali sewaktu parents menghantar anak, kita terlebih dahulu mengambil suhu badan mereka. Sekiranya 37.5, kita tidak benarkan mereka masuk dan minta parents bawa balik. Dan yang kedua, saya sediakan bilik kesihatan. Sebab kita mengambil suhu 3 kali sehari, iaitu waktu pagi ketibaan, waktu tengah hari dan waktu pulang. Dan sekiranya waktu tengah hari kita dapati ada simptom-simptom, dan saya akan masukkan dalam bilik kesihatan dan akan terus menelefon parents. Okey, baik. Terima kasih Puan Wan. Satu penjelasan yang cukup padat sekali dan saya kira mungkin setengah daripada itu adalah idea daripada Pusat Jagaan Puan Wan sendiri. Terima kasih di atas inisiatif tersebut dan terima kasih juga bersama dengan kami di MSI. Assalamualaikum. Sama-sama. Jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Puan Wan Nur Aizaz Wanapi, salah seorang pengusaha tadika swasta yang saya kira selepas perkongsian beliau tu kita dapat tahu yang beberapa ciri-ciri keselamatan dan juga penjagaan kesihatan itu begitu rapi dilakukan oleh Pusat Taska. Ini juga bagi mengelakkan daripada anak-anak kita terjangkit daripada bukan sahaja virus ni, sebenarnya dapat menjauhkan ataupun mengelakkan diri mereka daripada terjangkit selsema dan sebagainya. Satu inisiatif yang cukup baik. Okey, kita ingin berehat seketika. Selepas ini akan bersama dengan Eli Iskandar. Eli akan kongsikan satu juga topik yang penting, iaitu persediaan guru biarpun pembukaan sesi persekolahan ini ditangguhkan dan hanyalah kelas dalam talian sahaja dilaksanakan. Okey, seketika nanti bersama dengan Eli Iskandar. Sebenarnya saya tak sabar nak pergi sekolah, nak jumpa cikgu, nak jumpa kawan-kawan.
Tapi tiba-tiba tak boleh pergi sekolah sebab PKP. Tapi tak apa, ilmu boleh dapat kat mana-mana je. Mana seronok belajar online ke belajar yang jumpa kawan-kawan? Belajar jumpa kawan-kawan tapi Ina tetap tunggu. Nak tunggu sampai COVID ni tak ada dah, berhenti dah, tak ada dah. Bagi saya penangguhan sekolah itu adalah wajar. Bagi persediaan saya sebagai seorang pelajar SPM 2020, saya join kelas secara talian dengan guru-guru yang dibuat di maktab. Jadi sebagai pelajar SPM 2020, saya tidak kisah belajar secara online atau bersemuka, janji saya mendapat ilmu. Bagi saya tidak wajar untuk pelajar pulang ke sekolah seperti biasa kerana pelajar zaman sekarang susah nak menjaga SOP. Tambah-tambah lagi, sekarang COVID makin meningkat dan pelajar yang ramai akan menyebabkan guru-guru hilang kawalan untuk menjaga kanak-kanak ataupun pelajar sekolah. Saya rasa sedih lah juga sebab tahun lepas kita cuti dia bulan 3 sama bulan 7. Lepas tu kita sekolah kejap je, bulan September dah cuti balik sampai sekarang. Saya ingat tahun ni berubah lah, rupanya ada berubah jadi gitu. Sebab saya pun teringin juga nak jumpa kawan-kawan saya, nak jumpa cikgu-cikgu saya berdepan. Sebab hari-hari duduk tengok skrin je. Sebab ada orang lain kat luar sana yang tak ada phone. Saya harap dapatlah dalam masa yang terdekat ni, kita dapatlah ubah keadaan kepada yang lebih baik. Sebagai seorang pelajar, tentu sekali penangguhan persekolahan ini memberikan kesan terhadap kelas dan gaya pembelajaran saya. Antara cabaran yang saya terpaksa hadapi, tenaga pengajar tidak akan tahu kemampuan para pelajar kerana tidak bersemuka dan berbincang secara perseorangan. Komunikasi juga tidak berkesan semasa pembentangan online kerana mungkin kelajuan internet tidak begitu memuaskan. Okey, ini luahan anak-anak kita yang resah, gelisah kerana tidak dapat bukan hanya berjumpa dengan kawan-kawan tapi tidak dapat ke sekolah secara umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi baru saja diumumkan beberapa hari lalu, minggu lepas, yang sekolah secara bersemuka akan dilangsungkan pada 20 Ogos. Kemudian ada perubahan pengumuman, hanya yang menjalani peperiksaan utama saja yang boleh bersemuka, yang lain terus diteruskan pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Jadi kita nak memahami lebih lanjut tentang situasi ini dan bagaimana dari aspek guru yang mengajar ini, persiapan mereka, persediaan mereka, sama ada yang bersemuka tapi lebih utama yang mengajar secara dalam talian ini. Untuk itu kita nak bersama dengan Encik Aminuddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Aminuddin, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita pastinya dapat dengar begitu banyak sekali maklum balas daripada pihak NUTP. Kali ini kita nak khususkan kepada guru ni yang barangkali dah berkobar-kobar untuk memulakan sesi persekolahan, tiba-tiba diumumkan hanya yang tertentu saja yang bersemuka, yang lain teruskan secara dalam talian. Komen sikit, Cik Aminuddin. Sebagaimana biasalah, kita tahu di negara kita ni kita ada 10,200 lebih buah sekolah. Kita ada 3 juta orang murid sekolah rendah, 2 juta orang murid sekolah menengah, 420,000 orang guru. Dan semestinya apa-apa yang berlaku dalam sistem persekolahan kita sudah pastinya akan menjadi apa orang panggil tumpuan kepada masyarakat keseluruhan di negara kita. Dan dalam hal ini, sebagaimana biasalah, sebagaimana guru-guru sudah pun bersedia untuk memulakan sesi persekolahan pada tahun 2021 ini dalam norma baru. Yang mana berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lalu pada tahun 2020, kita dapati bahawa sebahagian besar sesi persekolahannya adalah secara dalam talian. Dan kita juga dikejutkan dengan orang panggil serangan COVID-19 yang menyebabkan guru pada tahun 2020 itu dalam keadaan kita panggil terpinga-pinga. Apabila sekolah ditutup dan guru diarahkan untuk mengadakan pengajaran secara dalam talian. Dan pada masa itu, pada tahun 2020, guru-guru pada masa itu mereka tidak ada rujukan lalu. Mereka tidak ada kemahiran. Murid juga tidak pernah didedahkan dengan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ini. Tetapi berkat daripada
guru-guru yang meneroka ilmu-ilmu baru berkaitan dengan pengajaran secara dalam talian ini, mereka telah mendapat banyak pengalaman-pengalaman, dan daripada pengalaman-pengalaman lalu pada tahun 2020 itu mereka jadikan sebagai suatu panduan untuk mereka memulakan sesi pada tahun 2021 ini dalam keadaan lebih bersedia bagi menghadapi sesi persekolahan dalam norma baru, yang mana kita dapati bahawa pembelajaran secara dalam talian ini sudah merupakan satu kemestian dan wajib dihadapi oleh semua peringkat golongan pelajar. Okey, bermakna PKP 1.0 tu memberi banyak panduan kepada guru-guru untuk bersiap siaga untuk tahun inilah pastinya. Okey, pada masa yang sama cabaran yang masih lagi membelenggu terutamanya pelajar seperti yang dikongsikan oleh salah seorang daripada anak murid ataupun pelajar yang nak belajar walaupun dalam talian ialah capaian internet dan sebagainya. Ini juga dimaklumkan keresahannya oleh pihak NUTP sendiri. Jadi dari aspek ini, apa antara cara yang boleh dilakukan ataupun ada kaedah tertentu untuk memastikan walaupun capaian internet di tempat tertentu ni tidak sebaik tempat yang lain, kesan ataupun impak pengajaran itu masih lagi dapat dirasakan dengan cara sama rata? Dalam norma baru ini, kita berhadapan dengan COVID-19 ini, yang menjadi kemestiannya adalah pembelajaran secara dalam talian. Itu yang menjadi fokus kepada semua orang. Tetapi kalau kita melihat kepada panduan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu, kita dapati bahawa ia sudah pun merangkumi kaedah pengajaran bagi pelbagai kategori murid-murid di negara kita ini. Sama ada mereka itu yang mempunyai kemampuan dari segi pemilikan peranti, kemampuan daripada capaian internet, dari segi murid-murid yang terpaksa berkongsi peranti dengan adik-beradik yang lain, dari segi murid-murid di kawasan luar bandar yang tidak ada kemudahan peranti, tidak ada kemudahan capaian internet, dia sudah pun merangkumi. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini adalah bagaimana pula di peringkat kita tidak bimbang dengan komitmen guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Semua yang kita khawatirkan adalah dari aspek komitmen di pihak murid-murid dan ibu bapa itu sendiri. Itu yang kita khawatirkan. Walaupun kita dapati bahawa kerjasama di sebahagian besar ibu bapanya amat baik, tetapi ada lagi segolongan pelajar ini. Tapi dalam manual itu, kalau kita baca, dia sudah ada pembelajaran secara real time, iaitu secara bersemuka, secara maya untuk orang yang ada kemampuan, dan juga pembelajaran secara offline, iaitu menggunakan pelbagai kaedah yang tidak semestinya menggunakan capaian internet. Mereka boleh menggunakan pelbagai kaedah lagi, menggunakan kaedah projek. Dan ada juga guru-guru yang sanggup pergi menghantar bahan pengajaran ke rumah-rumah. Dan ada juga guru-guru yang menyediakan bahan-bahan pengajaran, diletakkan di sekolah, dan murid akan hadir pada masa-masa yang telah ditetapkan untuk mengambil bahan-bahan pengajaran itu dan membawa balik dan menghantarnya kembali ke sekolah pada waktu yang telah ditetapkan oleh asaskan jadual yang telah ditetapkan. Saya rasa untuk tahun 2021 ini tidak akan timbul isu sebagaimana pada tahun 2020. Pada masa itu kita bolehlah kita katakan sebagai satu peringkat mereka dalam proses untuk belajar. Ya, betul. Untuk belajar, murid pun belajar. Jadi tahun 2021 sudah masuk satu era baru. Ya, betul. Tapi yang pasti kita raikan segala inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru ini untuk memastikan apa yang diajar itu sampai, walaupun ada sebilangan yang tidak berupaya untuk menjalani kelas dalam talian itu secara berkesan. Tapi pastinya penilaian bukan hanya dari segi partisipasi dalam kelas itu semata-mata, kan Cik Aminuddin? Ya. Okey. Apapun, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan. Ya, okey. Sama. Cik Aminuddin Awang, Assalamualaikum.
Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, macam-macam lagi. Jadi kita pun dengar sebelum ni Tomahan mengatakan guru makan gaji buta dan sebagainya. Sebenarnya janganlah cakap macam tu. Kesian mereka sedang memikir macam mana untuk memastikan apa yang nak diajar kepada anak-anak tu sampai, walaupun ada dalam kalangan mereka ni tidak mempunyai peranti dan juga capai internet yang baik. Mereka guru-guru sedang cuba sedaya upaya. Jadi kita perlukan peranan kedua-dua ibu bapa dan juga guru untuk bersama. Kalau misalnya tak dapat internet tak bagus, peranti tak bagus, apa yang boleh dilakukan? Betul. Dapatkan, usahakan sama-sama. Kalau tidak ni, yang ni salahkan yang ni salahkan ini. Saling tuding jari antara satu sama lain. Bukan itu saja, kadang-kadang ada yang sampai menghantar melalui pos dan menyampaikan kepada kawan untuk sampaikan kertas kerja dan juga hasil daripada ujian dan sebagainya. Macam tu sekali untuk mendapatkan ilmu pada ketika ini, pada saat getir ini. Jadi kita jangan saling menuding jari antara satu sama lain. Ini diharapkan adalah kerjasama antara satu sama lain. Okey. Kita nak beres seketika. Lepas ni cerita tentang ini tentang Pasar Borong Selangor semalam ada menjadi dibangkitkan isu ni berkaitan dengan Alibaba. Yang kemudian menjadi ancaman kepada pembeli-pembeli di Pasar Borong dan sebagainya. Sebenarnya bukan isu di Pasar Borong Selangor saja, tapi di Pasar Selayang pun pernah berlaku juga. Lepas ni kita nak dapatkan penjelasan lebih lanjut daripada pihak Perbadan Kemajuan Pertanian Selangor, PKPS. Semua ini di Amelia selepas ini. Okey, kepada Malaysia hari ini, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan kita nak bercerita tentang satu isu yang membelenggu rakyat Malaysia terutama di Selangor, terutamanya pelanggan-pelanggan yang sentiasa ataupun sering membeli belah, membuat pembelian di Pasar Borong Selangor. Dikongsikan di berita harian berkaitan dengan situasi sikap penjual atau peniaga yang terdiri daripada kalangan warga asing yang cara mereka melayan pelanggan dengan begitu kasar dan macam-macam lagi situasi ataupun isu yang melanda mereka ini. Dan antara lain yang menarik dipetik ialah 260 lot niaga di Pasar Borong ini sepatutnya dikendalikan oleh peniaga tempatan. Tapi macam mana boleh wujudnya sewa atas sewa ni ataupun Alibaba ni? Kita nak bersama dengan Encik Dr. Muhammad Khairul Muhammad Rozi, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS di talian sekarang untuk berkongsi situasi ini dengan lebih lanjut. Hello, Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Eli, apa khabar? Alhamdulillah. Doktor sihat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemikiran masih positif. Alhamdulillah. Pemikiran positif tu kita dengar tu. Okey. Doktor, ini situasi ini dikongsikan dan rupanya ramai juga yang komplain ni sikap kurang ajar dan sebagainya ikut budaya mereka. Dan sepatutnya, bila sikap tu satu, kewujudan mereka ni sebagai peniaga di Pasar Borong Selangor ni, apa cerita ni sebenarnya? Macam inilah Eli. Sebenarnya first biar saya perkenalkan dulu lah. Kami ni daripada PKPS dan saya selaku Ketua Pegawai Operasi Kumpulan PKPS yang merupakan anak syarikat kepada Kerajaan Negeri Selangor. Yang we are the sole Agriculture Department, agriculture yang menjaga seluruh pertanian negeri Selangor lah. Dan Pasar Borong Selangor ini sendiri adalah sebagai salah satu daripada aset yang diletakkan dan dimandatkan di bawah PKPS untuk kami jaga dan kami pantau, Eli. Dan kemudian terjadinya isu di sini ialah bila dikaitkan dengan isu Alibaba atau sewa atas sewa ni, ialah kita pun faham mana gerai yang disewa kepada warga tempatan tapi subletkan kepada warga asing dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang telah disewakan kepada yang kita beri kepada penyewa-penyewa tempatan tu. Itu isu dia. Dan yang lebih menyedihkan ni yang kita dah kenal pasti, warga tempatan kita ni menyewakan kepada warga asing yang seperti warga daripada Myanmar, Rohingya, Bangladesh dan yang lain-lain. Betul. Teruskan, silakan. Jadi yang terjadinya isu seperti macam ni, kita juga telah mendapat beberapa aduan lah daripada pihak-pihak pengunjung. Dan bila saya dimasukkan ke PKPS pada bulan 7 hari itu, kita dapat melihat isu-isu di Pasar Borong ini adalah isu yang paling besar yang perlu kita tackle dan perlu kita uruskan ialah berkenaan dengan pemutihan dan pemantauan yang perlu dilaksanakan dengan kadar segera, di mana kita telah mengenal pasti lot-lot yang telah kita berikan kepada warga tempatan tapi telah disubletkan pada warga asing untuk berniaga, di mana kita dapat tengok daripada
keseluruhan kawasan lebih kurang 60% adalah kawasan itu telah diambil alih dan diniagakan oleh warga asing sendiri, di mana kita percaya pada waktu COVID sekarang ni, pada waktu COVID, di mana warga tempatan kita kurang tempat untuk berniaga, untuk mencari rezeki, untuk mencari pendapatan, tetapi ini boleh kita tengok warga asing lebih menguasai lot pasar burung dan mereka lebih berniaga dan orang-orang tempatan begitu terpinggil dan rakyat susah untuk berniaga pada di lot situlah. So dari situ PKPS mengambil inisiatif bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan yang terdiri daripada MBSJ, penguasaan MBSJ, dengan polis, dengan pihak Jabatan Immigration. Kita membuat pemantauan dan pemutihan bermula daripada bulan 8 sehinggalah sekarang, dan kita buat interview semula terhadap 260 lot yang telah kita kenal pasti bermasalah, dan kita buat interview setiap satu pemilik Eli, dan kita bertanya mereka secara direct, adakah lot anda disewakan kepada online ataupun tidak, dan jawapannya kami dah tahu, PKPS dah tahu berdasarkan pemerhatian-pemerhatian dan juga daripada pemantauan secara rasmi atau tidak rasmi yang dijalankan oleh PKPS dan juga agensi penguatkuasaan. Okey, maknanya sedang diparusi, sedang disemak dan sebagainya, dan bila disebutkan 60% daripada keseluruhan lot niaga ni diuruskan atau dikendalikan oleh warga asing. Jadi ini suatu yang sangat membimbangkan, apatah lagi dengan aduan tentang sikap mereka ketika melayan pelanggan dan sebagainya. Jadi apa langkah yang disyorkan oleh pihak PKPS sendiri untuk memastikan dapat ditangani, satu, ditiadakan langsung peniaga warga asing ini. Kita tak tahu sama ada warga asing ini parti ke ataupun tidak ke. Jadi bagaimana nak memastikan, sebab kita nak PKPS menjaga keselamatan keadaan premis perniagaan seperti ini kan. Jadi apa yang disyorkan, langkah disyorkan? Okey, langkah yang kita syorkan iaitu bermula pada bulan 1 Dato' Eli. Kita telah melantik agensi penguatkuasaan, PKPS telah ada sendiri penguatkuasaan sendiri. Kita telah lantik rela dan juga kita juga bercadangkan untuk melakukan operasi bersepadu bersama MBSJ dan juga bersama Jabatan Immigration dan juga pihak Ibu Pejabat Polis Sedang, ya, di mana kita akan mengadakan operasi bersepadu untuk membantras warga asing dan juga pendatang asing tanpa izin yang berada di keliling, di mana kita lihat di belakang pasar burung itu sendiri terdiri daripada flat-flat yang dipenuhi oleh warga asing dan duduk di sana. Itu adalah fakta yang saya rasa diketahui oleh pihak yang berada di keliling di situlah, di kawasan pasar burung Selangor itu sendiri, di mana ia agak sukar untuk kita bantras jika berdasarkan kuasa dan juga dalam bidang PKPS sendiri kita tak boleh. Kita tak boleh ambil alih tugas yang sepatutnya dilakukan oleh pihak penguasaan immigration itulah, ya, dan juga polis. Okey. Baik, jadi ialah cabarannya sangat besar kerana melibatkan banyak pihak juga kan untuk menguruskan situasi ini. Jadi bila disebutkan ditemui pemilik lot perniagaan ini, apa antara alasan yang mereka berikan kenapa mereka sublet ataupun menyewakan kepada warga asing untuk menjalankan perniagaan ini? Itu soalan yang klise dan saya rasa satu dunia dan banyak sektor menjawab soalan bila dia tanyakan soalan itu, dia akan menjawab jawapan yang sama lah ini. Untuk contohnya, kita tak ada orang tempatan kita yang nak berniaga adalah satu. Kedua, kata susahnya nak dapat pekerja warga tempatan. Itu yang kedua. Kemudian pasar burung. Bila kita sebut pasar burung ni, bau ikan, bau daging, bau macam-macam bau ada kat situ. So rakyat tempatan tak berminat nak berniaga dan tak berminat nak berada di situ. Termasuklah anak-anak muda. Tapi saya percaya sebenarnya. Saya percaya jika diberikan peluang kepada warga tempatan dan juga jika diberikan peluang kepada anak-anak muda ni, saya percaya dalam keadaan COVID sekarang ni, dalam keadaan ekonomi yang tengah teruk dan juga dalam keadaan perlunya kita mencari pendapatan lebih ni, saya percaya jika diberikan peluang, kita boleh nampak yang mereka sanggup dan mereka akan boleh berada untuk berniaga. Di mana kita tak perlukan kehadiran warga asing di situ. Dan PKPS sebagai salah satu anak syarikat kerajaan negeri, kita mengambil inisiatif dan juga kita menyahut seorang kerajaan untuk kita perbanyakkan rakyat tempatan, orang tempatan untuk datang berniaga di situ. Ya, betul. Dan terbukti pun sebelum ni ketika PKP 1.0 telah pun ada inisiatif dalam kalangan mereka yang diberhentikan kerja untuk bekerja di tempat seperti ini, kan? Mencari rezeki yang halal. Harapnya pemilik-pemilik ini dapat
melihat perkara ini dan mengambil mereka sebagai pekerja berbanding dengan golongan yang barangkali kurang sedikit rasa tanggungjawab mereka dari segi menyantuni pelanggan dan sebagainya. Doktor, terima kasih banyak atas kesudian untuk memberikan pandangan. Okey, sama-sama Edi. Dan selamat menjalankan tugas, jaga diri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Khairul Muhammad Rozi, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS. Okey, ini sebenarnya bukan di Pasar Burung Selangor. Barangkali ada dalam kalangan kita, ya, Anim pun barangkali pernah melaluinya. Bila beli barang tu kadang-kadang penjual tu macam mengancam kita. Buat kita rasa tak selesa. Ikut, betul. Sampailah kita keluar daripada kawasan kedai tersebut, kan? Ya, itu dah dia. Kita tak nak kata semua begitu, tapi ada segelintir dalam itu buatkan kita rasa tak selesa untuk membeli. Jadi kami berkesempatan untuk mendapatkan sedikit tip daripada penonton, ya. Apa yang mereka lakukan ataupun macam mana nak jika diekori ataupun nak beli dengan selesa lah. Macam saya kalau tanya, kalau orang tu datang, ya cik, tak nak tengok-tengok saja. Sebab kalau tanya ni harga berapa, makin lama makin rumit. Okey, itu tips daripada Ellie. Kita dengarkan tips orang awam bagaimana untuk membelanja ataupun berbelanja dengan lebih selesa. Ayo saksikan. Dalam situasi seperti ini, selalunya saya akan dengar terlebih dahulu apa yang mereka cuba tawarkan. Jika saya tidak berminat, saya akan senyum, tolak tawaran tersebut dengan cara yang baik dan sopan. Memang banyak peniaga warga asing, tapi kita ada pilihan. Jadi kebiasaannya saya akan cuba untuk mencari kedai peniaga tempatan untuk elakkan daripada perkara macam ni berlaku. Pertama sekali, saya akan memastikan diri saya dalam keadaan selamat. Kedua, saya akan bercakap baik-baik dengan peniaga tersebut dan mungkin bercakap akan survey tempat-tempat lain sebab nak bandingkan harga ke apa. Dan seterusnya, saya akan cepat-cepat beredar dari kedai tersebut. Bila diorang approach, saya akan cakap tak apa, terima kasih. Lepas tu saya terus pergi ke kedai yang saya nak. Dan saya akan cuba elakkan untuk pergi ke kedai diorang. Saya akan tengok keadaan gerai tu sama ada bersih ataupun tidak. Penjualnya berpakaian bersih dan kemas. Kalau tak bersih memang saya tak akan pergilah ke kedai tersebut. Yang paling penting susuk atur barangan pada kedai tu teratur dan bersih. Kadang-kadang persekitaran itu yang main peranan walaupun belum lagi mulanya komunikasi di antara pelanggan dan juga pembeli, tetapi kalau keadaan tu selesa, dia mewujudkan satu perasaan yang macam kita nak lama berada di kedai tersebut. Dan kadang-kadang tak nak beli pun kita jadi nak beli. Jadi bagaimana peniaga-peniaga nak mewujudkan keadaan yang kondusif untuk pelanggan? Itu yang menjadi cabaran kepada anda di luar sana. Tak nak beli pun jadi nak beli, tu bahaya tu. Betul. Tak nak beli pun jadi nak beli. Sebab selesa, cantiknya kedai ni. Kan? Yep. Okey, itu dia. Seterusnya, kita nak kongsikan baru-baru ini juga pelbagai cerita yang berkaitan dengan bagaimana sumber air kita, kan, dengan pencemaran sungai yang kita tidak tahu adakah cukup untuk menghasilkan sumber air mentah yang bagus, yang baik, yang boleh digunakan untuk semua, dan bagaimana untuk melestarikanlah keadaan air bersih ni. Tanggungjawab kita sebenarnya bukan kita melihat kepada tanggungjawab hanya satu pihak sahaja, tetapi bagaimana pihak ini menyelesaikan dan juga memberi beberapa alternatif lain untuk membantu melestarikan air bersih, yang mana itu merupakan tanggungjawab kita bersama. Jadi kita ingin bersama dengan Encik Muhammad Syahir Muhammad Adnan, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hello, Assalamualaikum Encik Syahir. Waalaikumsalam, Anim. Okey, Encik Syahir. Kita bercerita dan juga nak memperkenalkanlah kalau mungkin ada yang belum lagi dengar tentang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Mungkin sedikit sebagai mukadimahnya dan perkongsian untuk kita lebih tahu apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Silakan. Baiklah. Jadi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau singkatannya SPAN adalah sebuah badan kawal selia dari sudut teknikal dan juga dari sudut ekonomi yang berperanan untuk menyelia dan mengawal selia seluruh perkhidmatan bekalan air dan juga pembentungan di Semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. Kita di SPAN, kita mengawal selia perkhidmatan air ini berdasarkan akta yang khusus yang dinamakan sebagai Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 atau Akta 655. Jadi kita di SPAN, saya ingin utarakan peringkat awal ini. Kita di SPAN, kita tidak mengawal selia sumber air di negeri-negeri kerana di bawah Perlembagaan Persekutuan itu sendiri
sumber air di negeri-negeri ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, baik. Ya. Teruskan, silakan. Dan di bawah, bila ianya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, ianya dikawal selia oleh Badan Kawal Selia Sumber Air. Contohnya di Selangor, contohnya, ianya dikawal selia oleh Lembaga Urus Air Selangor, LUAS. Dan kerajaan negeri ini bertanggungjawab untuk memastikan kekalan air ini cukup, sumber air ini cukup untuk tujuan pertanian, untuk tujuan alam sekitar. Yang paling penting untuk kegiatan domestik lah, untuk pengguna-pengguna di seluruh Malaysia. Dalam erti kata lain, SPAN ini mengawal selia, skop kita adalah mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan dari air terawat di loji rawatan air hinggalah ke pipe-pipe di rumah. Baik. Kita juga difahamkan Encik Syahir bertanggungjawab untuk memberi pendidikan tentang isu pencemaran air dan bagaimana untuk melestarikan air bersih ini, yang itu merupakan tanggungjawab bersama. Apakah yang dilakukan tindakan maupun perkongsian yang dilakukan sebagai salah satu untuk mendidik kita semua sebagai rakyat Malaysia yang dikongsikan oleh Encik Syahir? Silakan. Jadi penumpuan inisiatif saya selaku pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna adalah yang pertama untuk memperhebatkan lagi penggunaan produk-produk cekap air. Kita di SPAN kita memperkenalkan skim pelabelan produk cekap air di mana ianya boleh digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk menjimatkan air. Jadi kita ada produk-produk ni, contohnya pili jimat air dan juga flush tandas yang ada 2 butang. So itu antara contohnya lah. Dan sebagai pengguna juga kita memperhebatkan lagi kempen-kempen jimat air. Contohnya apabila kita nak mencuci kereta sebagai contohnya, ataupun menyiram pokok, kita perlu menggunakan baldi untuk menjimatkan air, bukannya menggunakan hos. Dan kita juga boleh, antara contoh lain, kita boleh menggunakan air basuhan sayur tu untuk kita siram pokok. Dan akhir sekali, apa yang kita lihat juga, kita ingin memperhebatkan lagi kempen untuk menadah air hujan, di mana air hujan ini boleh digunakan untuk aktiviti luar rumah lah. Okey, bagaimana dengan keadaan yang dikatakan seriusnya tahap pencemaran air di Malaysia? Baiklah, sebelum saya bercakap tentang pencemaran air ni, saya adalah lebih elok untuk saya huraikan dulu berkenaan dengan sumber air di negara kita, ya. Jadi air mentah di negara kita ni diabstrak sebanyak 80% daripada air sumber permukaan, atau dengan nama biasanya air sungai lah. Dan daripada 80% itu daripada sungai, dan lebih kurang 18% daripada empangan, dan hanya 2% daripada air bawah tanah, iaitu perigi. Jadi apabila kita lihat sungai ini apabila tercemar, ianya mengakibatkan 80% sumber ini terkesan. Jadi itu yang kita lihat, contohnya di Selangor contohnya, terdapat banyak penutupan loji rawatan air dan juga gangguan bekalan air tidak berjadual disebabkan oleh pencemaran. Dan berdasarkan statistik tahun lepas, menggunakan indeks kualiti air ini, kita melihat kepada standard air sungai. Indeks ini mencatatkan kelas 1 hingga kelas 4. Kelas 1 ini bermaksud air sungai itu berada dalam keadaan semula jadi yang baik. Kelas 5, air yang tercemar teruk. Dan daripada statistik yang kita lihat, sebanyak 32 sungai di Malaysia sekarang ini berada dalam kelas 4 dan kelas 5, iaitu tidak boleh digunakan untuk tujuan pengguna lah di rumah. Banyak sekali perkongsian dan pastinya ada ciri-ciri peranan ataupun apakah yang ingin disampaikan oleh pihak Encik Syahir sendiri sebagai kita pengguna, hak pengguna. Di akhir perbincangan kita ni pastinya kita nak tahu apakah yang pengguna perlu tahu dan pengguna perlu lakukan secara ringkas. Baiklah, sebagai pengguna, saya ingin menasihatkan orang ramai untuk yang pertama sekali memperhebatkan kempen jimat air. Kita mahu agar kita rakyat di Malaysia mengurangkan penggunaan air. Sebagai contoh di negara maju, contohnya di Singapura, rakyat mereka menggunakan 141 liter per kapita sehari dan kita menggunakan 226 liter. Agak jauh, agak banyak.
Jadi kita perlu mengurangkan perkara tersebut. Yang kedua, saya juga ingin menasihatkan agar semua rakyat Malaysia apabila melihat kepada pencemaran sungai boleh membuat aduan dengan cepat. Dan kepada pengguna-pengguna air yang menggunakan air, operator, kalau ada apa-apa aduan berkenaan dengan kepenggunaan, bolehlah membuat aduan kepada SPAN. Kita ada email kita aduan@span.gov.my. Baik. Kita ada Facebook kita, Twitter kita dan IG kita, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. So kita boleh reach out dan juga aduan semua boleh disampaikan di situ. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Syahir Muhammad Adnan. Sampaikan salam saya juga kepada warga SPAN. Kita harapkan yang terbaik di atas perkongsian ini, melestarikan air bersih dan juga tanggungjawab bersama. Itu dia Muhammad Syahir Muhammad Adnan, ahli Suruhanjaya SPAN. Yang mana kita tahu penggunaan air ini sangat-sangat penting. Pelbagai cara dan juga tips yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kadar penggunaan air. Ya, betul. Yang paling penting tangki kena ada lah. Betul. Lagi-lagi kat Selangor ni kan? Ya, betul. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan seorang selebriti. Ini bukan calang-calang. Ya. Dia dah bermula pada tahun 1996. Masa umur saya 4 tahun lagi. 4 tahun ke 96? 4 tahun. Tapi saya tengok movie yang pertama dia, senario the movie. Senario the movie. Tapi kita membesar melihat pada cerita itulah. Tapi sekarang ramai melihat dia sebagai pelakon dan bukan penyanyi. Betul. Terutama generasi yang terkemudian ni. Tapi dia datang ke MH hari ini nak menyanyi. Jadi siapakah selepas ini? Rashidi Ishak bersama dengan kita. Berdiri. Daripada Rashidi Ishak, pertaruhan yang terbaru, single yang baru. Kita tahu sebelum ni dia berlakon kan? Yep. Razif. Razif. Kampung People. Yeah. Dodit. Okey, walaupun kita tahu career beliau ni sebagai seorang pelakon, tapi apabila membuat pertaruhan baru, ini bukannya baru dari segi jiwanya. Sebab dah lama sebenarnya. Beliau menyertai sebuah band bernama Dead Mushroom sejak tahun 1996. Kan, jadi tapi selepas tu lebih dikenali sebagai pelakon lah. Lepas tu memang Mami Jarum, Senario the Movie. Ya, banyak kita membesar drama dengan juga. cerita itulah. Saya sendirilah membesar dengan cerita-cerita beliau. Okey, di talian sekarang ni Rashid. Hello. Alamak. Okay. Kita akan cuba untuk hubungi beliau. Sepatutnya ingin membuat panggilan video. Tapi juga berlaku kekangan di situ. Nak cuba untuk membuat panggilan telefon bersama dengan beliau. Inilah yang terjadi di saat-saat kita melaksanakan PKP ni. Dalam pelaksanaan PKP tak boleh nak menerima tetamu. Harap-harap dia dapatlah. Pentas ni patutnya ada artis. Patutnya Rashidi Ishak membuat persembahan di sini. Menyanyikan lagu Berdiri secara live di sini. Tapi apakah daya PKP kita akur pada SOP ni. Dah ada di talian? Hello? Belum lagi. Okey, sedang kita nantikan. Kalau anda juga merupakan peminat-peminat Rashidi Ishak, mungkin boleh tinggalkan komen ke. Kalau sempat kita boleh bacakan kan bila mengenali beliau dan sebagainya. Okey, dah dapat agaknya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Lama tak dengar suara. Ya. Elin sihat, Anin sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Itulah dia. Betul-betul. Ciri sihat Okey, Alhamdulillah. Good. Kita nak tengok video call ni, nak tengok muka, potong rambut ke, rambut makin panjang ke, jauh makin tajam ke. Ni tadi audio tak boleh pick up. Saya tak dengar korang punya audio. Itulah dia. Tak apa. Yang pasti gambaran yang kita ada sekarang tentang Rashidi Ishak ialah menerusi klip video, muzik video ni. Itu yang terbaru lah kan? Ke ada lagi baru, imej yang lagi baru, 2021? Hello? Ya? Ke ada imej yang lagi baru daripada imej dalam video klip Berdiri? Oh, okey. Itu masa tu, masa rekod buat video klip tu tahun lepas bulan September. Masa tu rambut pendek sikit. Oh, ni rambut PKP lah ni sekarang. Rambut PKP. Sebenarnya dah tahun saya tak gunting rambut. Daripada PKP 1.0. Cidi, dia kalau orang handsome tu, rambut panjang ke, rambut pendek ke, botak pun handsome juga. Tak boleh lawan
Ya, Elia handsome kot. Okey. Untuk pertaruhan terbaru, kita tahu Shidi memang tidak jauh dengan dunia seni hiburan ini. Tapi lagu single yang ni katanya bergerak solo bukan sahaja menyanyian, tapi penghasilan lagu ini juga sendiri. Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan, Shidi. Ceritanya saya memang suka menulis lagu. Jadi masa PKP tahun lepas tu saya menghabiskan masa dengan banyak dengan penulisan penciptaan lagu lah. So material tu dah banyak dan jadinya masa lepas PKP tu, masa kita syuting Kampung People musim kedua, producer Wan Kisah tu dia masa tu dia nak release filem keluarga satu movie. Dia tanya saya ada lagu tak bagi tu, dia letakkanlah dia punya feedback. Dia kata ada banyak satu. Jadi masa tu terhasil lah. Jadi dia kata okey, saya bagi dia dengar, dia fikir lagu berdiri dia lah. Okey, maknanya kira ni lagu yang terhasil dalam fasa penggambaran Kampung People musim kedua? Ya, lagu ni masa saya menulis ni masa PKP tahun lepas lah. Tapi rakaman dan penuhnya jadinya lagu tu masa lepas penggambaran Kampung People musim kedua lah. Tapi cuma promosi untuk melakukan single baru ni agak susah lah sikit kan, mencabar kan di musim PKP ni. Bagaimana pergerakannya ataupun plan perancangan untuk mempromosikan berdiri ni? Shidi mungkin ada plan tertentu? Sebenarnya saya bergerak secara sendiri lah. Maksudnya saya tak ada producer yang nak promosikan kot. Jadi semuanya saya lakukan hanyalah melalui saya punya social media dan juga perkongsian dengan rakan-rakan lah. Itu je lah yang saya boleh lakukan. Dan alhamdulillah penerimaan tu okey lah. Tak adalah macam sangat meluas. Jadi dengan adanya macam kawan-kawan yang tolong macam mendapatkan didengarkan seluas-luas yang mungkin. Jadi itu je lah promosi yang ada. Jadi macam itulah dia punya perangkat dan perancangan promosinya untuk sepanjang saya menghasilkan lagu single berdiri ni lah. Okey, Shidi, adakah ini hint untuk buat comeback sebagai penyanyi ke ataupun ini sekadar macam sebab PKP ada banyak idea kita bagi lagu dah satu ataupun macam mana? Sebenarnya lepas saya hasilkan single berdiri ni, saya ada bulan 12 2020 tahun lepas, saya dah riliskan saya punya EP 5 lagu dekat semuanya di atas platform digital lah. Okey. Jadi dah ada kat YouTube, Spotify, Deezer, semua dah, iTunes, Apple Music semua dah ada. Jadi macam biasa bila babak promosi ni saya pun yalah, kalau kita nak membuat promosi yang meluas tu memerlukan kos yang tinggi kan. Jadi bila bergerak sendiri independent, orang sebagai singer-songwriter yang bergerak bersendirian ni hanya boleh menjangkau dengan cara online media adalah. Itu yang kita pun tak tahu tu, dah ada EP keluar. Tapi boleh tahan juga, saya sempat tengok viewers di YouTube dah 7,000 juga. Dalam diam tak diam tu kan, dalam tak ada promosi tu. Okeylah, boleh tahan. Tahniah juga diucapkan. Cuma mungkin peminat-peminat nak lebih rapat, nak lebih dekat, nak reach out dengan Shidi. Bagaimana adalah saluran yang terbaik? Adakah aktif di Instagram? Aktif di mana-mana? Sangat-sangat aktif di Instagram. Jadi kalau first dekat situlah. Sebab page saya dengan kita agak up gitu. Okey, jadi boleh Okey, Shidi, all the best kalau lepas PKP nanti datang studio boleh ya? Terima kasih banyak. Okey, selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye. Bye. Itu dia. Rashidi Ishak. Ya. Kalau siapa-siapa kenal, sebab saya kenal lama Shidi ni, memang orang dia orang kata happy go lucky, easy going. Itulah bila dapat watak Razif tu macam sesuai sangatlah dengan Betul. Kita tak dapat nak fikirkan orang lain menjalankan watak ataupun mendalami watak Razif seperti mana yang Rashidi Ishak bawa kan. Karakter beliau. Kita mungkin boleh bawakan nanti Shidi, insyaAllah. Kita harapkan PKP ni tak sambung sebab kami di MSI juga rindu nak terima tetamu di studio. Betul. Kan, kita duk menghadap sama kita, lepas tu bila ada tamu saja video call. Memang itu antara cabaran yang harus kita ikutlah kan.
Okey, dan kita dah sampai penghujungnya. Esok jangan lupa cerita tentang buku teks digital. Betul. Itu satu teknologi yang baru dan juga inisiatif yang paling saya kira memberi tempat juga di hati saya. Sebab buku teks kalau dijadikan digital, dia lebih menarik minat saya sendiri secara peribadi untuk membacanya. Selain daripada kita melihat secara fizikal, tebal ni tau buku teks tu dulu. Okey, jadi kita saksikan esok. Jumpa lagi, selalu. Assalamualaikum. Bye.